Assalamualaikum, selamat malam. Kita bertemu lagi malam ni. Sorry, lambat sikit, minta maaf ya. Selamat malam. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Azmira binti Abdul Razak. Boleh panggil saya Mira. Kepakaran kami adalah membantu mereka yang kekangan masa untuk menyediakan sambal hitam yang menepati rasa asli dari negeri Pahang dan tidak mengecewakan anda apabila mencubanya. Itu adalah kepakaran kami, sambal hitam Noaid. Ingat Mira, ingat sambal hitam Noaid, okey? So, apakah topik malam ni yang Mira nak sharekan dengan korang? Adalah kita ada lima petanda individu yang tidak berkeyakinan diri. So, kita elak terjebak sekali, okey? So, itulah topik yang Mira nak sharekan dengan korang malam ni. Apakah tanda-tanda lah, ciri-ciri orang yang tak berkeyakinan diri ni? So, kita elakkan. Kita elakkan bersama dengan golongan-golongan yang macam ni, okey? Itu yang Mira nak sharekan dengan korang malam ni. So, macam biasalah, korang boleh share-sharekan apa yang Mira nak sharekan ni malam ni. Sebenarnya kita elakkanlah bersama dengan hai Anga. Selamat malam, terima kasih join live hari ni. Nak sharekan siapakah individu yang tak berkeyakinan diri tu. Sebenarnya kita elakkan bersama dengan golongan-golongan ni. Kita elakkan terjebak sekali sebenarnya, sebab kita akan turut mendorong kita jadi tak berkeyakinan diri bila kita bersama-sama dengan orang-orang yang tak berkeyakinan diri ni. Betul tak? So, inilah yang Mira nak sampaikan, nak sharekan dengan korang. Apakah tanda-tanda individu yang tidak berkeyakinan diri ni. So, kita kalau boleh, kita jangan terjebak sekali. Elakkan, okey? Kita elakkan. So, sebenarnya apa yang Mira sampaikan ni sebenarnya kita boleh elakkan sebenarnya tau. Kita boleh elakkan dan kita boleh jangan bersama-sama dengan orang yang macam tu. Sebab apa? Kalau kita bersama dengan orang tu, sebenarnya dia mendorong kita pun jadi macam tu juga tau. So, korang kalau boleh, kalau nak berkeyakinan diri yang tinggi, kalau boleh elakkan dengan orang-orang yang ada insecure dalam diri dia, okay? Insecure, kan? So, nak sharekan apakah tanda-tanda dan ciri-ciri lah, petanda golongan-golongan yang tak ada keyakinan diri ni. Betul tu, ya betul kan? So, kita kalau boleh kita elakkan terjebak sekali dengan orang-orang yang tak berkeyakinan diri. Sebab apa? Tak memberi manfaat pun pada kita sebenarnya tau. So, kalau boleh kita nak sentiasa berkeyakinan diri, betul tak? Sangat penting tau, kan? Lagi-lagi sesiapa yang buat bisnes ke, kan? Sangat penting kita kena ada keyakinan diri yang tinggi, baru orang akan trust dengan kita, kan? Baru orang akan trust dengan kita. Hai, siapa yang baru masuk tu, terima kasih join live Mira ni. Thank you for watching. So, ini yang Mira nak sharekan, ada 5 petanda individu yang tak ada keyakinan diri. So, kalau boleh kita cuba elakkan, jangan terjebak sekali bersama golongan-golongan yang tak ada keyakinan diri, okey? Biasalah perkataan insecure ni, tidak yakin, kan? Insecure, tidak yakin. Sebenarnya boleh mendorong masalah kemurungan tau sebenarnya. Kalau ada insecure dalam diri, dia boleh mendorong juga kepada stres ke, depresi ke, kemurungan ke sebenarnya tau. Bahaya kan? Betul tak? Bahaya kan insecure ni, sebab dia boleh mendorong boleh menjadi kemurungan sebenarnya. So, kita elakkan terjebak dengan orang-orang yang kurang berkeyakinan diri ni, kan? Korang kena faham, manusia semuanya dilahirkan ada kelebihan dan keunikan masing-masing. Tahu tak? Setiap orang mesti ada kelebihan dia, setiap orang mesti ada keunikan dia tersendiri, mesti ada punya. Mesti ada. So, kena faham dan kena tahu, kita sebenarnya dilahirkan
mesti ada kelebihan, ada pada diri kita kan. So kita kena tahu dan kita kena faham. Memanglah bila perasaan insecure dalam diri kita ni sebenarnya memang tak lari, memang tak dinafikan, mesti ada punya, betul tak? Kurang keyakinan dalam diri kita mesti timbul bila kita tengok kelebihan orang. Mesti akan kita akan terasa kita kurang yakin dengan diri kita, sebab bila kita tengok banyak kelebihan pada orang lain kan, memang tak dinafikan. Memang kita akan ada rasa macam tu juga kan. So kalau boleh kita jangan terjebak bersama dengan golongan-golongan yang tak ada, yang kurang berkeyakinan diri ni. Okay, itu yang Mira nak sharekan dengan korang. Apakah 5 petanda, 5 ciri-ciri orang yang tak berkeyakinan diri ni tau. So buat apa kita nak bersama dengan orang-orang macam ni, betul tak? Golongan-golongan macam ni kan sebenarnya tak membantu kita pun. Tak membantu kita pun. So bila orang yang insecure ni sebenarnya kan, bila dia ada masalah apa-apa lah kan, sebenarnya dia sanggup buat apa saja tau, untuk capai apa yang dia nak kan. Sebab apa? Mungkin dia rasa dia ada kekurangan dengan diri dia yang dia tak dapat nak capai tu. So dia sanggup buat apa saja. Okay, dia akan sanggup untuk dapat penuhi impian dia. So, let's say lah macam korang contoh macam biasanya wanita lah, kebanyakannya wanita yang ada perasaan yang tak yakin pada diri yang paling tinggi sebenarnya. Sebab mungkin daripada segi dia punya penampilan dia ke, dia punya paras rupa dia ke kan, dia punya tubuh badan dia ke. Inilah yang membuatkan kebiasaan para wanita yang biasanya yang banyak sikap insecure dalam diri dia. Sebab apa? Sebab itulah bila ada insecure dalam diri dia ni, dia boleh mendorong, yang Mira sebutkan tadi, mendorong kemurungan. Boleh mendorong kemurungan, boleh menjadi tekanan dalam diri dia sebenarnya tau. Sebab apa? Mungkin dia ada masalah dari segi penampilan dia ke, dari segi tubuh badan dia ke kan, rupa paras dia ke. Ini yang membuatkan banyak golongan wanita yang ada sikap insecure dalam diri dia. So jom Mira nak sharekan apakah ciri-ciri individu yang punya sikap yang tak sihat ni, sikap insecure ni kan. So kalau boleh kita elakkan terjebak bersama golongan-golongan ini, golongan-golongan yang insecure ni. So nak tahu tak apa yang Mira nak sharekan ni? Korang nak tahu tak apakah antara petanda-petanda yang petanda-petanda orang yang tak berkeyakinan diri ni? Nak tahu tak? Ada 5 yang Mira nak sharekan malam ni, ada 5. So yang pertama adalah sebenarnya mereka mereka cenderung mempengaruhi orang lain. Golongan-golongan yang insecure ni sebenarnya mereka adalah orang yang cenderung mempengaruhi orang lain. Okay, dia sangat cenderung mempengaruhi orang lain supaya korang akan turut perkara yang sama, apa yang mereka rasa, dan dia mencenderungkan korang juga rasa apa yang dia rasa, perkara yang sama. Kan, let's say lah kalau korang bercakap dengan seseorang individu yang suka, yang dia suka merendahkan diri dia, yang kurang motivasi dalam diri dia kan, itu tandanya dia adalah seorang yang insecure, seorang yang kurang keyakinan diri kan. So kalau korang bersama dengan orang golongan-golongan macam ni, sebenarnya kalau korang bergaul dengan golongan-golongan macam ni, dia boleh membuatkan korang pun boleh rasa hilang semangat ke, boleh mempengaruhi korang tak ada keyakinan diri ke tau. Lagi teruk akan rasa macam orang yang tak berguna ke kan. So kalau boleh kita jangan terjebak, elaklah terjebak dengan golongan-golongan macam ni, sebab mereka sebenarnya boleh mempengaruhi, boleh
cenderung mempengaruhi orang lain. Kan? So sebab apa dia ada sikap yang suka merendah-rendahkan diri dia. Dia kurangnya motivasi diri dalam diri dia. So bila kita bersama dengan orang-orang macam ni, sebenarnya dia pun boleh mempengaruhi kita tau. Boleh mempengaruhi kita. Kita jadi macam hilang semangat ke kan. Kita pun boleh jadi kurang keyakinan diri bila kita bersama dengan orang macam ni kan. So kalau boleh kita elakkan, jangan terjebak dengan golongan-golongan yang tidak berkeyakinan diri ni. Okey, itu adalah nombor 1 adalah mereka cenderung mempengaruhi orang lain. Yang kedua adalah dia ciri-ciri ni dia suka merendahkan orang lain. Sebab apa tindakan ni sebenarnya dia nak menutup kelemahan pada diri dia tau. So dia merendah-rendahkan diri orang pula, supaya dia nampak ada orang yang lebih buruk daripada dia rupanya. Dia macam tu tau. Dia akan merendahkan orang lain. Sebab apa? Dia nak buktikan ada orang yang lebih teruk daripada dia. Sebab dia nak tutup apa? Nak tutup kelemahan yang ada dalam diri dia. So korang kena tahu, kita manusia memang dilahirkan ada kelebihan dan ada keunikan masing-masing. Okay? So jangan anggap kita tak ada kelebihan pun. Kena fikir yang kita sebenarnya ada kelebihan dan keunikan tersendiri kan. So ni adalah golongan yang insecure, yang kurang keyakinan diri. Yang nombor 2 Mira sharekan ialah suka merendahkan orang lain. Sebab apa? Dia nak buktikan yang ada orang yang lebih buruk ke kan daripada dia. So dia nak buktikan dia nak menutup lah, dia nak menutup kelemahan dia tu. So dia merendah-rendahkan diri orang, dia merendah-rendahkan orang lain kan. So yang seterusnya adalah dia golongan-golongan ni sebenarnya dia sebenarnya nombor 3, dia mudah tersinggung, sangat sensitif tahu. Golongan yang kurang berkeyakinan diri ni sebenarnya dia sangat sensitif, sangat mudah tersinggung tahu sebenarnya. Sebab orang insecure ni terlalu sensitif dan mudah tersinggung. Dia macam tak boleh nak terima apa pendapat orang ke kan. Dia sangat sensitif. Dia tak boleh bila orang nak tegur dia ke apa, dia memang tak boleh. Dia sangat sensitif tau. Kita kalau boleh kita jangan terjebak bersama-sama dengan orang macam ni tau. Hai Anga, terima kasih join live Mira hari ni. Nak sharekan apakah ciri-ciri ataupun petanda orang-orang yang tidak berkeyakinan diri ni. So kita kalau boleh kita elakkan dan jangan terjebak sekali bersama-sama orang yang tidak berkeyakinan diri. Sebenarnya tidak membantu kita pun tahu orang-orang yang macam ni. So kalau boleh kita elakkan dan jangan terjebak bersama sekali dengan golongan-golongan macam ni. Okay? Yang ketiga tadi adalah dia sangat sensitif dan mudah tersinggung. Tak boleh nak kena tegur ke kan. Korang nak dapat pendapat, orang nak bagi pendapat dengan dia pun dia kurang nak menerima dengan hati terbuka ke kan. Dia susah. Dia sangat sensitif. Orang yang golongan-golongan yang kurang berkeyakinan diri ni. So yang seterusnya, yang keempat adalah dia nak semua orang nak sukakan dia, semua orang nak orang suka dengan dia. Ni adalah petanda orang-orang yang kurang berkeyakinan diri ni. Sebab apa? Dia macam dia tak nak dipinggirkan kan. Dia tak nak dipinggirkan dengan kawan-kawan dia ke kan. Dia akan setuju je apa pendapat orang, apa yang orang cakapkan kan. Dia akan okey je. Dia akan setuju je apa-apa tau. Ini adalah disebabkan dia sebenarnya tak nak dipinggirkan. So dia ikut je lah apa orang cakap kan. Dalam sedar dan tak sedar sebenarnya dia dah terperangkap. Yang dia dah buat keputusan yang salah kan. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab dia tak nak dipinggirkan lah. Dia tak nak dipinggirkan dengan kawan-kawan dia ke kan. Sebab apa? Dia tak ada keyakinan diri kan. Dia tak nak kawan tu dia hilang kawan ke kan. Dia nak semua orang menyukai dia. So dia setuju je lah kan. Walaupun benda yang orang tu sampaikan sebenarnya tak betul ke kan, tak best ke, salah ke, tapi dia setuju je. Dia setuju je. Sebab apa? Dia tak nak dipinggirkan. Ini adalah petanda orang
golongan yang tidak berkeyakinan diri kan. Golongan tidak berkeyakinan diri, dia nak orang menyukai dia kan. Dia nak semua orang sukakan dia. So kita elakkan terjebak dengan golongan-golongan macam ni. Contohlah macam korang, let's say lah ada kawan-kawan ke siapa lah jual produk untuk apa-apa jenis produk lah kan. So dia setuju je, tak ada cakap banyak kan. Dia setuju je tanpa dia check dulu ke, tanpa dia tahu kesan sampingan ke kan. Sebab apa dia tak nak kawan tinggalkan dia ke kan. Dia tak nak dipinggirkan ke. So dia akan ikut je, dia setuju je. Ini adalah ciri-ciri dan petanda orang yang tidak berkeyakinan diri. So elakkan bersama dengan orang yang macam ni, okay? So yang terakhir adalah yang suka ambil kesempatan. So golongan-golongan ni sebenarnya suka ambil kesempatan. Dia suka meluahkan yang dia tak ada keyakinan diri ke, yang dia nak sentiasa kita berdampingan dengan dia, bersama dengan dia tau. So tak best lah kan. Rasa macam kita pun rasa serabut kan, pening kepala bila bersama dengan orang macam ni kan. Asyik kita nak teman dia je, dia tak independence ke kan. Dia cenderung sebenarnya, dia cenderung ambil kesempatan dengan kita. Dia akan meluahkan lah apa yang dia rasa, macam dia tak berkeyakinan diri. Dia rasa dia tak boleh buat itu, dia tak boleh nak buat ini. So dia nak berdampingan dengan kita je kan. Ni adalah ciri-ciri individu yang tidak berkeyakinan diri. So kita kena berwaspada lah bila kita bersama dengan individu-individu yang macam ni kan. Sebab apa, golongan-golongan insecure ni sebenarnya dia pun mendorong kita turut bersama macam dia juga tahu sebenarnya. So kita kalau boleh kita elakkan terjebak dengan golongan-golongan macam ni untuk kebaikan diri kita kan, untuk kebaikan diri kita dan kebaikan diri dia juga kan. So kita tak terjebak dengan sikap yang tidak sihat ni, sikap yang negatif ni kan. So korang ingat kan, ingat setiap orang tu ada kelebihan dan keunikan masing-masing. Ingat tau, semua orang ada kelebihan, semua orang ada keunikan diri pada diri dia sendiri. So jangan cakap kita tak boleh, kita itu, kita ini tau kan. So kita kena sentiasa ingat Allah kurniakan kita dilahirkan, sebenarnya kita ada kelebihan pada diri kita. Kita ada keunikan tersendiri sebenarnya. So itulah yang Mira sampaikan malam ni. Hari ni ada 5 petanda golongan yang tidak berkeyakinan diri. So kita elak terjebak sekali bersama-sama golongan-golongan yang macam ni kan. Rasanya bila kita bersama dengan orang-orang macam ni, dia sebenarnya mencenderungkan kita, dia sebenarnya mempengaruhi kita juga tau, kita untuk jadi seperti macam dia ataupun lebih teruk daripada dia. So korang elakkanlah bersama orang-orang yang macam ni. So kita kan sentiasa nak berkeyakinan diri, betul tak? Kita nak improvekan diri kita, jadi lebih baik lagi, betul tak? Takkan kita nak semakin tak baik, betul tak? Semakin mundur ke kan, semakin tidak bersemangat ke, betul tak? Sebenarnya golongan-golongan wanita lah yang banyak yang ada sikap insecure dalam diri dia melalui dia punya penampilan dia ke, dia punya rupa paras dia ke, dia punya fizikal, bentuk tubuh badan dia ke, dia tak ada keyakinan diri. So korang kena ingat, kita manusia dilahirkan sebenarnya kita semua ada kelebihan dan keunikan masing-masing tau. Kena ingat tu. Itu yang Mira sampaikan hari ni. Semoga apa yang Mira sampaikan ni korang elakkanlah bersama dengan golongan-golongan yang insecure, yang tak yakin dengan diri kan. Semoga bermanfaat untuk korang juga dan bermanfaat untuk Mira juga kan. So kita sama-sama kita elakkan dan jangan terjebak dengan golongan yang macam ni. Tersasu-sasu je hari ni. So itulah yang Mira sharekan hari ni. So korang bolehlah share-sharekan dengan kawan-kawan tersayang korang kan, dengan boleh tag kawan-kawan korang apa yang Mira sampaikan malam ni. Semoga kita boleh menjadi panduan dengan untuk diri kita supaya kita elakkan bersama dengan orang-orang yang ada insecure dalam diri dia kan. So memanglah tak dinafikan lah, memang kita akan ada rasa tak yakin dengan diri kita bila kita tengok apa
kita tengok kelebihan orang lain kan. So korang-korang ingat, kita sebenarnya, manusia ni sebenarnya dilahirkan ada kelebihan masing-masing, ada keunikan masing-masing. Kena ingat tu. Kena ingat tu. So dah habis dah Mira sharekan ni. Alhamdulillah, terima kasih siapa-siapa yang join live Mira malam ni. Alhamdulillah, terima kasih yang selalu support Mira, yang selalu support bisnes kecil Mira, bisnes sambal hitam Nur Art. Okay, so semoga apa yang Mira sampaikan ni, Mira sharekan ni boleh membawa kebaikan kepada semua kan, supaya kita elak terjebak bersama dengan golongan-golongan yang tidak berkeyakinan diri ni. Okay, kalau macam tu tak ada apa-apa lagi, InsyaAllah kita jumpa lagi esok malam. Macam biasa pukul 9 malam Mira akan live di page Sambal Hitam Nur Art. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, kita jumpa lagi esok. Okay, terima kasih tau siapa yang join live malam ni, siapa yang tengok Mira punya video ni selepas Mira upload ni. Terima kasih banyak-banyak. So kalau tak ada apa lagi, kita jumpa esok Okay, bye. Assalamualaikum.